Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Guru Besar, Puan Siti Wardah binti Abu Hassan, yang saya hormati barisan guru-guru penolong kanan, rakan-rakan guru yang saya rasa amat konsisten dan juga bersemangat sebab petang-petang Jumaat ni tengah-tengah hujan waktu kan. Itulah. Jadi InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan beberapa perkara berkenaan dengan GWFE ni, Google Workspace for Education. Terima kasih kerana menjemput saya. Izinkan saya share skrin sebentar. Baik, untuk makluman rakan-rakan, paparan ini akan saya berikan kepada Puan Nurhayati nanti untuk diedarkan lah. Jadi rakan-rakan boleh rujuk semula pada paparan ini apabila telah selesai. Begitu juga dengan rakaman bagi bahagian pengenalan inilah. Baik, pertama sekali saya nak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Malik Abdullah bin Adnan. Saya berasal daripada Negeri Sembilan. Sekarang saya tugas di SK Teluk Rembang dan saya merupakan salah seorang Google Certified Trainer bagi e-didik Malaysia lah. Dan juga saya juga bertugas dengan KPM di bawah program DCTP. Kemudian untuk KPM juga saya merupakan salah seorang daripada admin Google Workspace for Education Champion dan di sekolah saya merupakan guru penyelaras besari. Okey. Baik, untuk hari ini ada 4 perkara yang akan saya kongsikan. Yang pertama ialah berkenaan dengan latar belakang program Google Workspace for Education. Yang kedua, kelebihan akaun yang kita miliki ni. Kemudian latihan aplikasi tersebut, kat mana kita boleh dapatkan. Dan yang keempat, pengiktirafan dan persigilan. Dan jika ada masa nanti, saya akan kongsikan beberapa perkara lain yang berkaitan dengan GWFE ni. Okay. So, yang pertama ya, rakan-rakan, latar belakang program GWFE ni, kalau kita lihat, dia adalah satu kontrak atau kita panggil sebagai langganan di pihak kita kepada pihak Google. So yang asalnya kita hanya melanggan Google Workspace for Education Fundamentals. Kalau Fundamentals ni dia akaun yang percuma akaun yang percuma. Kalau sekolah SK Ramuan Cina Kecil ada domain edu sendiri pun boleh langgan Google Workspace for Education Fundamentals yang sekarang lah. Okay. Kemudian kerajaan melalui KPM buat keputusan untuk menambah baik atau menaik taraf perkhidmatan tersebut kepada Google Workspace for Education EduPlus. So kalau EduPlus ni dia ada beberapa kelebihan lah. Sekejap lagi kita akan lihat. Jadi lesen berbayar yang kita ambil adalah lebih kurang 109,522 akaun. Okey. Kemudian kita menerima lesen percuma 4.5 juta untuk penggunaan kesemualah semua pengguna di dalam KPM termasuklah kita sebagai guru dan juga murid. Okey. Kemudian pembekalan perisian ni termasuk pengagihan secara atas talian bagi sekolah-sekolah di bawah KPM untuk tempoh 3 tahun iaitu bermula 9 Julai 2021 yang lalu sehingga 8 Julai 2024. Jadi dalam tempoh 3 tahun ni kita menggunakan akaun yang premium. Bermaksud kita boleh merakam, kita boleh gunakan akaun-akaun ID-ID yang diberikan tu untuk kita jalankan apa-apa aktiviti lah. Baik. Seterusnya, jumlah akaun untuk setiap sekolah kita menerima 1 ID untuk sekolah, 8 ID CM dan ID guru dan murid mengikut jumlah guru dan murid lah. Dan untuk makluman kiranya ada pertambahan murid, contohnya untuk tahun 1 mereka akan janakan pada awal tahun tu lah selepas kita completekan APDM mereka akan janakan maklumat tersebut. Okey, kemudian untuk ID utama sekolah kalau rakan-rakan nak kena pasti mudah saja dia ada tulis sekolah dash XXX tu ialah kod sekolah. Jadi kod sekolah ni kalau tak salah saya 5353 tak salah saya. Tapi boleh saya mark semula. Kemudian untuk akaun CM dia ada tambahan di belakang CM dash CM kemudian 1 sampai 8. Okey. Untuk akaun CM ni, peranan CM ni antaranya ialah atau itu sikatan CM tu sikatan untuk content manager
Jadi sebab sesiapa saja yang pegang akaun content manager ni tadi, mereka perlu buat ataupun mereka dipertanggungjawabkan untuk bina laman web sekolah, untuk buat folder data atau isi kandungan. Contohnya kita nak simpan PBD, kita nak buat laporan PBD secara online dan sebagainya. Jadi boleh gunakan akaun CM ni tadi. Dan kita gunakan juga untuk pengumpulan data dan kita bina dashboard. Saya rasa ada rakan-rakan yang mungkin dah pernah dengar berkenaan dengan data studio. Jadi ini antara salah satu perkara yang kita boleh buat menggunakan akaun ni tadi. And then ada beberapa fungsi-fungsi khas dalam Berima yang akan kita lihat nanti di hujung penerangan ini. Okey. Kemudian untuk ID guru, saya rasa rakan-rakan semua dah tahu kita menggunakan ID yang depannya ada G yang melambangkan pada kita lah, guru. And then untuk murid dia ada huruf M di depan. Kemudian ada 8 nombor, 8 nombor diikuti dengan alamat MOEDL tu lah. Okey. Tapi untuk murid, untuk rakan-rakan nak dapatkan ID mereka sebenarnya sangat senang saja. Buka saja APDM, nombor yang ditertera tu, 8 nombor yang tertera tu adalah nombor ID APDM mereka. Jadi cikgu boleh masukkan saja ID tersebut untuk dapatkan alamat lah. Dia kata murid tadi terlupa ke, mungkin dia tak tahu kat mana ID dia simpan dan sebagainya, dia terlupa macam mana nak keluarkan ID dia. Jadi mudah saja gunakan M dash, kemudian kat belakang tu cikgu boleh masukkan nombor ID APDM mereka. Jadi senang je kita nak dapatkan ID tersebut lah. Dan sekarang pun untuk password juga saya cadangkan kalau rakan-rakan ada buatkan reset untuk password, pastikan anda gunakan juga nombor ID tu dalam password anda lah, dalam password yang dibuat untuk murid tu tadi. Jadi senang untuk diedarkan, digunakan oleh murid lah. Okay. Baik. Berikutnya adalah cadangan pengurusan IDCM. Jadi biasanya ini cadangan sajalah daripada pihak KPM, terpulang kepada pihak pengurusan sekolah. Tapi baru-baru ni bagi mereka yang bergelar guru data, tak salah saya arahan telah dikeluarkan untuk menggunakan IDCM 3. Jadi dekat situ kita boleh lihat untuk CM1 khasnya untuk menguruskan site sekolah. Okay. Kemudian untuk CM yang kedua, CM2 untuk mengendalikan upacara rasmi sekolah. Kemudian CM3 untuk guru data, CM4 penolong kanan, CM5 penolong kanan HEM, dan CM6 untuk penolong kanan KOKU. Okay. Yang ketujuh ialah untuk ketua bidang atau panitia, dan yang ke-8 untuk simpanan. Setiap ID ni tidak boleh diserahkan kepada guru, kecuali guru yang berkenaan lah, macam ketua bidang, panitia, ataupun guru yang menguruskan laman web sekolah, ataupun guru data. Okay. Kalau guru biasa, dia ada ID dia sendiri, jadi gunakan ID yang G tadilah. Okey. So, kelebihan akaun ini. Jadi kita lihat, akaun ni sebenarnya, ini adalah langganan Education Plus. Kalau kita pergi kat laman web dia, ini apa yang kita akan terima lah apabila kita melanggan. Jadi bagi pihak kita di sekolah, kita tidak perlu melanggan apa-apa. Kita menerima secara percuma untuk 3 tahun ni, pihak KPM dah pun langgan. Tapi antara perkara yang sangat berguna lah antaranya untuk EduPlus ni, terutama sekali untuk akaun CM seperti mana yang saya gunakan sekarang ni. Ini adalah akaun CM, akaun CM untuk sekolah saya lah. Okay. Setiap akaun CM tu boleh buat meet, boleh buat meet untuk 500 orang peserta, dan kita boleh juga streamkan untuk 100,000 orang pengguna. Tapi 100,000 orang pengguna ni hanya untuk domain delima sahaja. Okay, domain delima sahaja. Di luar, contohnya kalau ada Gmail apa semua, mereka tak boleh tengok live stream, tapi mereka boleh masuk ke dalam Meet. Jadi kalau rakan-rakan di sekolah nak jalankan contoh, nak buat mesyuarat PIBG ke apa ke, kita boleh onkan Meet, buat satu majlis rasmi dalam itu, dan kita boleh muatkan sampai 500 orang pengguna dalam satu masa. Selain daripada itu, ada beberapa ciri-ciri tambahan yang lain lah, yang biasanya yang kita tak tahu, kita tak nampak. Sebabnya kita sebagai pengguna biasanya kita bertumpu kepada Meet dan juga Google Classroom lah. Saya yakin rakan-rakan dah pun pernah guna mungkin untuk Google Classroom dan sebagainya, mungkin gunakan ID EDD, mungkin gunakan ID delima anda. Tapi buat masa ini KPM menekankan supaya rakan-rakan menggunakan ID KPM tu, ID delima. Okay. Untuk sebarang aktiviti pembelajaran lah, atau yang berkaitan dengan sekolah.
Okey. Untuk peribadi tak jadi masalah. Rakan-rakan juga boleh gunakan Dremel. Tapi disebabkan orang kata ada perubahan-perubahan yang sedang berlaku dalam langganan Google. Contohnya pada bulan Julai ni kita akan ada perubahan dari segi storan, ya. Maksudnya tidak ada lagi wujud storan unlimited. Dia akan impose kepada storan 100 terabyte untuk setiap domain. Jadi rakan-rakan digalakkan supaya tidak menyimpan benda-benda peribadi ataupun maklumat-maklumat yang bukan PDP lah di dalam Google Drive masing-masing. Terlebih lagi dalam Dremel. Okey. Kalau anda ada simpan contohnya upload filem ke, ada menggunakan fail apresian dan sebagainya, anda simpan di Google Drive dalam Dremel anda, saya cadangkan untuk anda keluarkan, mungkin simpan di dalam email yang lain. Okey. Sebabnya boleh jadi akan datang admin akan imposekan perkara-perkara tersebut dia larang untuk di-upload. Jadi rakan-rakan boleh bersedia daripada sekarang lah. Okey, sebab storan tu tak banyak. Kita kongsi keseluruhan satu Malaysia. Okey, walaupun kita akan terima sedikit tambahan storan daripada langganan yang kita buat, tapi adalah lebih baik sebagai kita sebagai pengguna untuk lebih berhati-hati bila kita menggunakan storan tu nanti. Okey. Baik. Selain daripada itu, kita boleh lihat kalau kita tengok pada edisi ini, ini adalah apa yang kita terima. Dia ada perbezaan sikit. Kalau rakan-rakan ada domain sendiri macam saya maklumkan tadi, anda akan dapat akaun yang percuma ni bila anda mohon. Jadi ada sedikit pengesahan yang perlu dibuat untuk kita dapatkan supaya domain edu sekolah kita ada ciri-ciri ni. Jadi kalau kelebihan dia, bila kita ada domain kita sendiri, kita jalankan Google Workspace kita sendiri, satu sekolah tu kita gunakan 100 terabyte untuk sekolah kita saja. Jadi nak simpan apa pun boleh, kita yang kawal. Tapi untuk peringkat KPM, mereka ada lebih daripada 10,000 sekolah yang berjalan, jadi kenalah dibagi-bagikan dengan adil. Okey. Dan ada perbezaan, nanti kalau katakanlah sekolah Ramancana Kecil nak adakan domain, salah satu perkara yang boleh kita langgan ialah teaching and learning upgrade ni, di mana kita boleh upgrade Meet kita kepada 250 orang peserta saja. Berbanding dengan akaun sekolah, yang ni khusus hanya dengan pengedar saja, kita boleh jalankan dengan 500 peserta. Tapi ini pun dah cukup baik dah, teaching and learning ni. Baik. Selain daripada itu, kalau kita lihat ada banyak ciri-ciri laporan keaslian ni kita dapat tiada had. Kalau nak tahu apa dia laporan keaslian ni, kalau rakan-rakan pernah belajar di universiti, saya yakin ada yang ramai yang pernah belajar di universiti, dia ada sistem dipanggil turn it in untuk kita semak plagiat, okey, sebarang konten yang mungkin sama dengan peserta atau pengguna lain atau murid lain atau pelajar lain, okey. Tapi dalam Google Classroom kita pun ada sistem yang sama, cuma kalau kita gunakan akaun fundamentals dan standard ni, dia cuma 5 laporan untuk setiap kelas sajalah yang kita boleh semak. Tapi kalau kita nak buat untuk sekarang ni, kalau dengan akaun Dremel kita boleh buat semakan keaslian ni dengan mana-mana kelas. Kita ada 1000 kelas pun dalam GC, kita boleh buat. Tak jadi masalah. Kemudian ada macam-macam lagi tambahan yang akan datang. Cuma yang saya nak tarik perhatian, kalau kita lihat kat sini, ini yang dalam bahasa Malaysia belum keluar lagi pengumuman-pengumuman dia. Tapi kalau saya ubah, kalau saya ubah ini kepada United Kingdom, rakan-rakan akan lihat ada sedikit perubahan yang akan berlaku, ada penawaran baru yang akan dibuat, iaitu ini. Dekat dalam ni akan datang untuk pengguna Education Plus dan juga Teaching and Learning, dia akan ada YouTube live streaming. Maksudnya, kalau sebelum ni rakan-rakan gunakan Meet ni, dekat Meet saja, kalau kita nak pancarkan balik dekat YouTube, kita kena gunakan OBS, kita kena gunakan mungkin software lain lah. Tapi akan datang YouTube live streaming ni akan ada di dalam Meet itu sendiri. Bermaksud bila rakan-rakan jalankan Meet, dalam 500 tu dah penuh. Okey, kita buat, kita tambah lagi satu live streaming terus ke YouTube dan lagi ramai lagi boleh tonton sama masa kita buat live tu. Okey. Dan selain daripada itu, ada lagi perkara-perkara lain yang dah pun berjalan. Contohnya macam Google Classroom dah ada add-ons, dah jalan dah pun, dah boleh gunakan. Yang itu insyaAllah kalau dalam masa dekat ni akan diaplikasikan terus kepada akaun Education Plus. Baik, seterusnya.
kita lihat berkenaan dengan aplikasi ni kat mana rakan-rakan nak dapatkan latihan. Mungkin ada yang tanya, ada perkara yang saya tak tahu, ada perkara yang saya tak faham, saya nak gunakan, nak belajar tentang aplikasi tersebut. Okey, kat mana saya nak rujuk? Baik, kita boleh pergi kepada laman web ini. Kita ada Google dah sediakan pelbagai resources dekat sini, terutama sekali untuk pendidik. Dan di sini ada dikongsikan ruangan-ruangan untuk rakan-rakan belajar lebih lanjut lagi berkenaan dengan aplikasi yang ditawarkan oleh pihak Google. Okey, contohnya kalau kita nak belajar berkenaan dengan dokumen, contohnya Docs atau dalam bahasa Inggeris dia Google Docs, kita klik saja dekat laman ni, nanti dia ada ni dia ada pilihan-pilihan video yang kita boleh akses, yang kita boleh lihat, kita boleh tonton untuk kita pelajari sikit demi sikit berkenaan dengan dokumen lah. Dan jika perlukan lebih lagi, di sebelah bawah ni ada lagi tambahan-tambahan lain yang rakan-rakan boleh teroka. So daripada semua tutorial produk yang ada ni, saya yakin kalau rakan-rakan ada sesuatu yang mungkin anda nak jalankan, dia jadi lebih mudah lah. Anda boleh rujuk sahaja untuk buat, mungkin nak jadikan ladap dekat sekolah pun dah ada bahan dah. So daripada masa ke semasa, mungkin hari ni kita start dengan aplikasi yang pertama, yang kedua kan. Terpulang pada rakan-rakan macam mana nak susun lah. Atau nak buat pembelajaran kendiri pun boleh. Anda boleh buat ni sebagai PLC dalam panitia ke, untuk anda berkongsi berkenaan dengan aplikasi ni. Dan saya yakin kalau di bawah TS25 pun kita ada, kita kena gerakkan PLC. Jadi ini adalah salah satu yang kita boleh jalankan semasa PLC itu dibuat. Okey. Baik, seterusnya yang keempat, pengiktirafan dan persijilan. Baik, kalau diikutkan untuk mana-mana pun seperti Microsoft pun dia ada sediakan persijilan dia sendiri bagi mereka yang menunjukkan kemahiran dalam menggunakan aplikasi Microsoft. Begitu juga dengan Google. Okey. Untuk Google dia ada berikan GCE level 1 dan juga GCE level 2. Kalau kita lihat kat sini, kos untuk mengambil ujian ini adalah $10 bagi level 1 dan $25 untuk level 2. Okey, kenapa kita nak ambil ujian ni? Okey, seperti saya dah sampai ke peringkat Google Certified Trainer. Okey, sebagai Google Certified Trainer, saya dapat kelebihan seperti ini. Okey. Saya boleh gunakan produk-produk yang diberikan oleh Google dan juga produk-produk yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat lain di luar daripada Google yang bekerjasama dengan Google itu sendiri. Jadi ini antara aplikasi-aplikasi yang saya dapat, ada yang secara percuma, ada yang langganan selama setahun. Contohnya kalau rakan-rakan pernah lihat tayangan daripada akademi YouTuber dan sebagainya, mereka banyak gunakan StreamYard. Jadi StreamYard ni sebagai contoh, bagi GCT kita dapat untuk tahun yang pertama kita dapat percuma sahaja. Langganan dia setahun boleh jejak 1,000 lebih juga. Sebab sebulan lebih kurang dalam USD $20, tapi kami dapat untuk langganan setahun tu percuma. Jadi kita boleh gunakan pada bila-bila masa kalau kita nak. Macam saya punya dah expired, yang ini dia dah tawarkan untuk yang kedua pula. Maknanya kami dah dapat untuk 2 tahun berturut-turut, sejak daripada 2021 lah. Okay. Dan ada banyak lagi sebenarnya aplikasi-aplikasi lain ni. Mungkin ada yang rakan-rakan pernah lihat, pernah guna, saya yakin kalau kami ni rasa ada yang dah pernah guna. Saya rasa ni Meister ni ialah aplikasi Mind Map, Mind Meister kalau pernah dengar. Peer Deck ni pun ramai juga yang dah gunakan. Tapi kalau rakan-rakan tak pernah gunakan satu pun daripada sini, inilah peluang. Kalau anda berminat, anda boleh meneroka sampai ke tahap Google Certified Trainer. Tapi kalau tak mahu pun, rakan-rakan saya memang galakkan untuk dapatkan GCE level 1 dan 2 sebab sekarang ni kita ada sediakan, pihak KPM ada sediakan pentauliahan secara percuma, dan mereka telah sediakan voucher untuk kedua-dua exam ni. Tak salah saya dalam bulan 7 ni akan ada last batch, jadi terbuklah peluang kalau rakan-rakan jumpa, nanti saya tunjukkan kat mana nak pergi daftar tu untuk lihat. Kalau mereka masih buka lagi, rebutlah peluang. Sebabnya kerajaan dah keluarkan, tak salah saya dekat 3,000 lebih voucher
untuk kedua-dua exam ini. Jadi sayang kalau rakan-rakan tak ambil, sebab bila kita belajar berkenaan dengan aplikasi ini, anda akan dibimbing oleh rakan-rakan saya yang juga GCT di GEG seluruh Malaysia. Jadi anda akan dapat banyak pendedahan yang lain yang berkaitan dan boleh menambah lagi kemahiran dalam aplikasi. Mungkin satu hari nanti boleh sampai ke peringkat saya pula. Maknanya tak lama. Macam saya ambil masa yang singkat jugalah, dalam masa 6 bulan untuk saya habiskan ke semua. Tapi masa tu kita boleh berdepan, boleh bersemuka. Kemudian datang pandemik, saya sendiri buka latihan untuk GCT dan sebagainya. Dalam program kami pun kami dah lahirkan lebih daripada 100 lebih GCT. Jadi sekarang ni pihak KPM pula tawarkan pula yang percuma. Saya rasa inilah penawaran yang dah masuk ke tahun yang kedua. Jadi ambillah peluang kalau ada peluang untuk belajar. Kalau rakan-rakan nak mencuba, silakan. Okey. Baik. Untuk hari ni, ni saya nak tunjukkan satu perkara yang mungkin rakan-rakan dah buat lah. Tapi saya perkemaskan sikit. Okey. Kalau terbiasa gunakan profil dekat Chrome atau menggunakan Chrome, kita boleh setkan profil. Rakan-rakan boleh lihat kat sini saya ada banyak profil. Jadi saya akan tunjukkan macam mana saya setkan profil untuk MOE. Okey, saya dah keluarkan salah satu daripada ID saya tadi. Jadi sekejap saya ubahkan paparan ni kepada whole screen sekejap. Okey. Sekarang boleh lihat semua Baik. Yang penting sekali kita kena tahulah ID kita. Kita kena tahu ID kita. Macam saya kata tadi, kita ada ID ni saya simpan untuk satu sekolah. Jadi apa-apa saya akan semak balik, saya akan buka. Saya akan ambil ID saya saja. Okey, daripada sini. Dan ni kat gambar kita sebelah kanan ni. Kalau rakan-rakan gunakan Chrome yang kosong, mungkin kat sini dia keluar gambar person sajalah dia punya ikon manusia tu. Klik saja, cari tombol gear ni, klik. Kemudian kalau macam saya ni, saya dah banyak, jadi saya kena scroll ke bawah lah. Klik pada butang add ni. Dari sini kita pilih sign in. Kemudian kita masukkan email kita. Klik next. Di sini kita masukkan password. Klik next. Kalau rakan-rakan terlupa password, kena minta admin lah. Admin untuk resetkan. Okey, bila kita klik next tadi, kita boleh je terus yes and in ni. Biasanya ramai yang akan klik kat sini terus. Tapi saya sarankan pergi kat sync settings ni, klik. Okey. Sampai kat sini, rakan-rakan pilih manage what you sync dan pilih customize sync kat sini. Okey. Kalau tak nampak ni, customize sync ni, pilih yang ni. Kemudian kita scroll sikit ke bawah. Pastikan bahagian history ni kita off. Kemudian reading list ni pun kita off. Open text pun off. Dan yang last sekali kat sini, addresses and more off. Okey, kenapa kita offkan pilihan-pilihan ni? History ni sebenarnya dia bila kita layari internet, dia akan simpan dekat dalam browser kita macam-macam. Jadi kalau kita menggunakan akaun pejabat, kita menggunakan bukan akaun pejabat, maksud saya PC, bukan PC kat pejabat, mungkin PC kat bilik guru. Jadi apa saja yang kita layari tu rakan-rakan boleh detect, orang lain boleh tengok. Kalau dibuka browser kita, buka profile kita, dia boleh nampak. Jadi kita offkan lah. Untuk reading list ni sebenarnya dia tak ada apa, dia cuma maklumat untuk bacaan aja. Tapi kalau kita off pun tak apa. And then open tab ni pun sama. Tujuan history dengan open tab ni sebenarnya dia akan sync online. Jadi bila kita buka balik kat rumah, open tabs tu automatik akan buka. Tapi lebih selamat kalau kita offkan lah. Lebih-lebih kalau kita gunakan public wifi ataupun line kat sekolah atau line dekat tempat-tempat di luar kan. And then bahagian addresses and more ni disimpan maklumat kad kredit, maklumat alamat, nombor telefon. Jadi bahagian ni kita offkan supaya tak ada hacker yang dapat maklumat kita. Kalau dia dapat pun lambat sikit lah. Okey. Tak adalah segera dia dapat maklumat tu. Baik, bila dah selesai kita back je balik, tekan je confirm. Okey. Jadi kalau kita macam saya ada masukkan bermacam-macam aplikasi ke ataupun extension ataupun saya punya bookmark. Jadi setiap satu browser saya
ataupun ID tu saya asingkan supaya dia ada bookmark dia tersendiri. Macam ni untuk pribadi saya untuk 25. Jadi apa-apa yang saya gunakan dia akan muncul terus kat sini lah. Okey. Dan bila kita gunakan akaun 25 ni, rakan-rakan akan default pada page ni. Setiap kali anda masuk ke browser anda, dia akan bawa ke page ni. So kita klik je kat bawah ni. Sebab ada satu perkara yang baru dah disetkan oleh pihak KPM. Bila kita klik dia akan keluar Delima 2.0 macam ni. So Delima 2.0 ni ialah paparan terkini atau login page yang terkini untuk pengguna Delima. Jadi apa kita buat ialah kita klik je pada I agree ni kat sini, kemudian klik here to login. Dia akan suruh kita pilih email kita, pilih je. Kalau step yang seterusnya mungkin akan keluar untuk minta permission, cikgu klik je allow. Macam saya dah pernah masuk, dah banyak kali masuk, jadi dia tak minta lah macam tu. Okay, dia akan terus bawa saya ke sini. Tapi kalau rakan-rakan ada keluar dialog box lain yang minta permission, klik je allow kat sebelah bawah. Okay. Jadi bila anda masuk, anda akan dapatlah paparan seperti mana yang anda dapat lihat sekarang. Di sini kalau kita lihat, kita ada pilihan-pilihan seperti buku teks digital, aktiviti guru, kita boleh klik lah, lihat apa yang ada dalam dia. Kemudian kalau rakan-rakan ada masuk dalam Google Classroom transformasi ATS 25 kan, macam guru besar, akaun guru besar atau akaun sekolah, dia boleh lihat kat sini lah, kat dalam bahagian-bahagian ni, boleh klik saja. Kemudian kalau rakan-rakan pengguna nak pergi akses ke Classroom, klik je lah kat Classroom ni, ataupun nak gunakan Meet, boleh klik terus kat Meet. Dan ada aplikasi-aplikasi lain yang ditawarkan, contohnya seperti Canva, okey, macam Quizzes ni, ini saya memang selalu gunalah. Jadi rakan-rakan boleh dah daftar, buka aja dekat aplikasi ni dan lihat apa yang ditawarkan. Kemudian tentang persijilan yang saya maksudkan tadi, rakan-rakan boleh lihat di sini. Delima Certified Training Program ni, klik saja, dia akan bawa anda ke laman ini dan anda boleh klik pada Google for Education Certified Educator. Dan ada juga untuk Apple Certified Educator dan juga Microsoft Certified Educator. Rakan-rakan kalau mana-mana pun yang anda berminat, anda boleh klik saja. Macam saya akan tunjukkan pada Google ni lah. So dekat sini anda boleh mulakan, boleh daftar kursus, boleh ikuti aktiviti-aktiviti yang diorang telah sediakan dekat sini lah. Okey. Dan lihat laporan dan juga tips peperiksaan pun diorang sediakan untuk rakan-rakan semua. So boleh lihat lah. Macam ni dia kata voucher dah dikeluarkan ada sebanyak ini. Okey, nanti boleh tengoklah nanti macam mana. Diorang dah keluarkan banyak voucher ni. Ada yang dah digunakan, ada yang belum digunakan sebenarnya. Okey. Baik. So itu yang paling mudah lah. Ataupun kalau mungkin aktiviti ni dah pun dijalankan, dah tutup, rakan-rakan boleh juga pergi kat bahagian tepi ni, khusus Google, klik saja untuk daftar. Yang ini kita boleh buat sendiri. Boleh daftar secara sendirilah untuk daftar. Okay. Boleh ikuti kursus. Kalau perlukan bantuan, nak ambil exam ke dan sebagainya, boleh hubungi saya. Percuma saja saya akan bantu. InsyaAllah. Baik. Saya ubahkan sikit paparan. Sekejap. Okey, so seterusnya kita lihat pada bahagian yang kedua iaitu Google Junior Learning Series. Jika macam tadi saya ada maklumkan laman nanti rakan-rakan akan dapat slide deck ni, boleh lihat balik laman tersebut, tapi kalau itu sedikit membosankan, yalah nak buka sesuatu, nak tengok kan, rakan-rakan nak lebih spesifik. Yang ni anda boleh belajar bersama dengan anak anda atau anak murid anda untuk menarik perhatian mereka nak menggunakan Delima dan sebagainya. Klik saja Google Junior Learning Series ni, anda akan dapat playlist ini. Okay. Playlist ni ada macam-macam. Dia starting daripada penggunaan Chromebook, G Suite, signing in dan sebagainya. Dia akan ajar sikit dan setiap satu lesson ni tak panjang. Dia cuma 1 minit, 2 minit sahaja. Jadi tak banyak perkara yang perlu dihadam dalam satu masa lah. Dan di cover daripada Google Docs, Google Keep, Google Meet, semua ada. Jadi rakan-rakan kalau nak contohnya nak terangkan pada anak murid berkenaan dengan etika, apa yang perlu buat dan tak perlu buat masa kita dalam Meet, kita boleh tunjukkan je ini Google Meet etiquette, do's and don'ts ni. Jadi boleh kongsi dengan anak murid
ataupun dengan rakan-rakan guru semasa kita buat bengkel bersama lah. Okay. So dekat sini dia akan ajarkan apa saja orang kata teknik ataupun kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan aplikasi-aplikasi yang ada dalam Google. Okay. Baik. Ini adalah bahagian yang terakhir untuk hari ini, iaitu saya nak perkenalkan kepada rakan-rakan tentang Chrome OS Flex. Chrome OS Flex ni, kalau rakan-rakan ada komputer yang dah pun anda ketepikan lah, maksudnya dah tak digunakan lagi, mungkin dikeluarkan dalam tahun 2010 ke atas, ada Intel processor, tak kisah sebenarnya Intel ke atau AMD, tapi preferably ada Intel processor, Pentium ke atas, okey. Kemudian ada 2GB RAM atau 4GB RAM, lebih baiklah. Anda boleh, kalau komputer tu tadi anda tak tahu nak buat apa, ni duduk kumpul habuk je, anda boleh tukarkan OS dia kepada Chrome OS Flex. So saya ada berikan kat sini pautan video rakan saya dalam Chrome Unbox Chrome ni. Jadi rakan-rakan boleh buka saja video ini, dia akan tunjukkan cara untuk install Chrome OS tadi di peranti anda. Jadi apa itu Chrome OS Flex ni? Sebenarnya sebelum ini nama dia ialah Cloud Ready. Dia dikeluarkan oleh kumpulan ini, Neverware. Neverware ni dulu kalau kita nak gunakan Chrome OS ni, sebenarnya sebelum ni kita kena install Cloud Ready ni ke dalam PC kita. Tapi bila pihak Google dapat tahu dan mereka dah track rekod Neverware ni, sudahnya mereka ambil projek ini dan mereka masukkan di bawah payung mereka lah. Bermaksud apabila dah dibawa 100% di bawah Google, mereka tidak lagi menggunakan Chromium OS, tapi mereka gunakan yang original, iaitu Chrome OS. Sebab itu dinamakan Chrome OS Flex. Jadi dekat sini rakan-rakan boleh install saja menggunakan sama ada ikut pada video ataupun pada panduan ini. Macam saya sekali kat sekolah, saya gunakan Chrome OS Flex ni dekat dalam makmal komputer saya. Jadi semua murid, sebab kita ada menerima Chromebook masa PDPR tempoh hari, kita ada menerima Chromebook daripada pihak KPM di bawah program cerdik. Kalau saya rasa, kalau sekolah cikgu ada, cikgu akan tahulah berkenaan dengan program ni. Jadi nak membolehkan rakan-rakan ataupun murid-murid yang lain dekat sekolah untuk merasai pengalaman yang sama, kita tukarkan OS yang ada dalam makmal kepada Chrome OS Flex ni. Dan dia bukan saja boleh digunakan dekat PC atau komputer yang baru, kita boleh gunakan kepada PC yang kita dah tak pakai, tapi kena gunakan yang boleh support 64 bit lah, yang boleh support 64 bit ke atas. Jadi biasanya kalau boleh running Intel Pentium dan juga ada 2GB RAM ke atas, biasanya boleh support lah. Jadi boleh check dulu. Kalau nak dapatkan bantuan teknikal berkenaan ni pun, insyaAllah kalau nak tengok sendiri macam mana benda tu digunakan, rakan-rakan boleh datang juga ke makmal komputer di sekolah saya untuk saya tunjukkan bagaimana rupanya. Okey, kalau berminat lah, ataupun cukup saja untuk lihat pada video yang saya kongsikan ni, sebab dia akan tunjukkan A sampai Z macam mana nak hidupkan di komputer kita. Okey, baik. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua, terutamanya pada Puan Guru Besar dan juga Cikgu Nur Hayati kerana menjemput saya untuk memberikan taklimat pada hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan rakaman ini pada rakan-rakan apabila dia dah live kat dalam email saya nanti. So untuk tujuan tu saya akan offkan terlebih dahulu recording.